Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Thank you so much untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kongsi rezeki untuk hari ini. Macam mana kita nak kongsikan bersama dengan anda cara untuk kita trade dekat Olim Trade. Yang korang biasa sangat tengok iklan-iklan dekat Facebook, dekat YouTube. Gandakan wang anda. Pasang sekarang. Banyaklah iklan tu berkenaan dengan Olim Trade ni. Sebenarnya Olim Trade ni adalah satu broker untuk diorang ada apps diorang yang boleh korang trade binary option juga forex. Binary option dia dekat sini lah. So ini adalah binary option fixed time ni. Ini adalah aset-aset yang ada dekat binary option, dan forex pun ada juga. Tapi saya jarang trade dekat forex ni sebab dia ada commission yang tinggi dan juga dia punya lambat nak untung. Alright, so kita pergi kat fixed time ni, yang mana kita boleh pilih kat sini aset-aset kita. So ini adalah demo account. Alright, kita boleh pilih lah kita nak yang mana. Alright, so dia ada persen-persen ya. Kebiasaannya elakkan untuk anda ambil aset yang ada bawah daripada 80%. So ambil semua ni. Okay, so ambil lah semua untuk memudahkan kita kan. Alright, so kita boleh tutup. Tapi untuk yang stabil kebiasaannya Euro USD dan juga GBP USD 82%, dan ini merupakan aset ataupun pair yang paling tinggi persen dia untuk korang trade. Alright, so kalau 82%, dia akan kalau kita profit, dia akan berikan 82% daripada amount yang kita profit. Alright, amount yang kita dagangkan. Alright, so kita dah bermasa, jom kita terus ke cara kita nak mengenali support and resistance. Sebab hari ni saya nak kongsikan lah. Saya pun tak berapa nak, bukanlah master sangat, tapi basic support and resistance tu adalah. Dan apa yang saya gunakan, saya cuba untuk ajar anda lah. Bukan ajar, kongsikan dengan anda semua. Alright, so untuk anda yang first time join channel ni, ini adalah channel kongsi rezeki, dan ini adalah video kedua saya. Sebelum ni ada satu video, tapi video tu macam tak proper sangat. Mungkin lepas ni kita akan buat satu video yang lebih proper lah untuk anda faham. Kalau anda ada apa-apa yang nak tanya berkenaan dengan trade di Olim Trade ni, apa-apa soalan lah, boleh terus komen je dekat ruangan komen di bawah. Tapi rajin-rajin lah untuk tekan button subscribe tu dan juga tekan button loceng. Alright, so jom. Sebenarnya untuk you guys apa orang kata trade dekat binary option ni, paling penting sebenarnya kita kena tahu support and resistance. Lepas tu barulah korang boleh pergi ke supply and demand. Tapi sebelum tu dia ada support and resistance basic, dia ada support and resistance advanced punya. Sebab kalau kita tengok support and resistance adalah, support ni kita kena faham dulu, support ni adalah harga yang paling bawah waktu tu ataupun harga lantai dia, support. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni adalah support dia, ini support. Right, so resistance adalah harga yang tertinggi yang kat atas ni. Biasa kalau kita nak tengok support yang kuat, kita akan tandakan support tu susah sangat nak ditembusi oleh candle ataupun price. Price susah sangat nak tembus, itulah support ataupun resistance yang kuat. Contohnya macam ni, ini adalah support yang kuat. Tengok dia naik, dia tengok naik, dia turun, tak sampai sini dia naik balik, sini baru dia tembus. Dia juga dekat sini merupakan resistance yang kuat juga kat sini. Sebab dia nak naik, tak tembus, turun balik, dia naik, tak tembus, turun balik, naik kat sini. Ini kalau dia tak tembus ni dipanggil sideways lah. Ni sideways. Alright, so kalau ikutkan dekat sini juga, kita tengok dekat sini boleh tembus, lepas tu kat sini dia nak masuk, jatuh balik, tapi naik balik. Alright, so nak tengok support resistance yang kuat, itulah dia. Kena tengok berapa kali candlestick ataupun price cuba menembusi tapi tak berjaya. Itu merupakan support yang kuat lah, ataupun resistance yang kuat. So dekat sini jom kita try menggunakan support and resistance dekat sini.
Okey, orang tanya-tanya support and resistance nak tanda dekat mana? Biasanya orang tanda dekat atas ni ada, orang tanda dekat candle ni pun ada. Alright. So macam saya suka tanda dekat candle. Alright. So kat sini saya tak suka kat hujung shadow. Saya suka tanda dekat candle. Dekat hujung candle ni dan shadownya dekat bawah. So kalau kita tengok dari sini, ini juga sedang mengalami trend sideways. So dia akan cuba untuk sampai ke sini dan baru dia akan turun. Alright. Sama ada kalau kat sini pun dia boleh jadi juga. So sini juga merupakan resistance yang ada dalam kawasan yang kita dah tandakan. Ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Alright, so kita cuba untuk gunakan support and resistance. Kalau dia dah sampai ke atas ni, you guys hanya fokus untuk sell saja. Kalau dekat bawah ni, fokus untuk buy saja. Sebab dia dah sampai. Melainkan bila dia dah break garisan yang anda buat ni, barulah kita fokus untuk buy. Tapi nak buy pun kita kena tunggu dia retrace dulu, baru boleh kita buy. So sekarang ni kita cukup je detik 00, kita akan letak position ataupun entry sell. Alright, kita letak sell. Kemungkinan dia akan naik ada dan kemungkinan dia akan turun. Alright. Tapi itulah dia, kita menganalisa mengikut market. Sebab dekat sini dia dah sampai ruangan untuk market harga tertinggi market pernah sampai. Alright, so kita tengoklah. Kalau andai kata harga tak turun, mungkin dia nak capai targetnya atas ni, kita akan compare lah. Alright, so kita standby dengan $10 pula. Andai kata kita loss, kita tak profit untuk entry yang ni. Alright, so kita ada lebih kurang 13 saat lagi. Kalau kita tengok dekat sini, alright, 7 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, kita profit. It's not profit, kita balik modal je guys. Alright, so dekat sideways ni agak mudah juga untuk kenal pasti dia punya pasaran dia. Lepas tu kita masuk dah kat sini tadi. Sebab tadi saya ingat kita dah profit, tapi sebenarnya kita balik modal. Sebab ni dia ada, orang panggil, kalau dekat Indonesia dia panggil Gojek. Dia ada slide sikit. Kita apa, tak ada rezeki, yang penting kita tak rugi. Alright, so mungkin kita try buka pair Euro USD dulu. Alright, so kalau you guys tengok macam ni, kita tanda dulu di mana support and resistance dia. Alright, so kalau tengok kat sini, kita boleh nampak dia dah nak pergi ke, alright, so dia dah sampai bawah, hand panjang sangat. So kita kena standby buy, seperti yang saya cakap tadi. Alright, kita cuba letak buy. Tapi andai kata tadi dia turun bawah sangat tadi, memang korang boleh letak tinggi lah. Sebab kat sini dia ada separuh, dia dah turun bawah, touch, tapi dia suruh naik kan. Alright, so kemungkinan besar momentum tu dia sangat kuat sebenarnya. Tapi ni dia dah buat reverse sikit, maybe jadi correction dekat 15 second ke 5 second punya candle. Tengok dia dah nak buat ni sikit. Right, so jauh ni sebenarnya. Tapi ni untuk 15 second punya 15 second punya time frame. Okay, kita rasa loss. So yang ini kita akan follow, kita akan compare dengan $25. Alright, ini pun Gojek juga. Kita tekan. Okay, satu lagi tips yang saya nak kongsikan. Kalau kita nak masuk detik 00, detik 00, kita kena tekan di detik 0.02.
detik 2 tu kita akan tekan lah. Sebab dia ada kadang-kadang dia ada ambil masa sikit, so kita akan rugi kat situ sebenarnya. Okey, andai kata ini pun tak berjaya, kita akan compare lagi di compare level yang ketiga. Alright, ketiga. Compare yang kedua. Tapi ni insya-Allah lah profit. InsyaAllah lah, tak janji sebab dia dah sampai kat bawah dan nampak ni dia dah reject, so dia akan naik ke atas balik sebenarnya. So tadi kita tak profit $10 and ni kita profit $10 balik sebab kita dah letak 25 USD. So kita profit 20 USD dan tolak dengan yang kita loss tadi 10 USD, so kita profit 10 USD. So itu je ya. Kalau korang nak tengok, korang try tengok ni. Okay, ni dia naik, bila kita tanda dia naik, dia turun, dia nak tembus, tak lepas, dia naik balik. Ini dia turun, tak tembus, lepas, dia naik balik. Ini dia turun, tak tembus, dia naik balik. Ini dia turun. Tapi kena hati-hati ya. Bila dah sampai 1, 2, 3, 4, yang kelima, yang keenam ni mungkin lepas ni dia akan datang, dia akan tembus. So kita kena tengok lah. Anda kata dia dah break nanti, tunggu dari dia buat retracement, baru kita boleh buat open position sell. Sebab yang ni tadi kenapa kita buy, sebab dia dah ada di kawasan resistance. Right, semoga bermanfaat untuk support and resistance. Sekali lagi kita nak recap balik. Untuk support and resistance, you guys boleh check banyak lagi video-video dengan sifu-sifu yang ada, yang master-master lagi dekat YouTube channel Indonesia. Memang ramai, boleh tengoklah master-master yang lain Olim Trade. Cuma dekat Malaysia tak ramai lagi tenaga pengajar untuk Olim Trade ni. Ada Brother Naga Putih, boleh juga check out YouTube channel dia. Dia ada buat juga untuk ajar you guys punya macam mana nak trade di Olim Trade. Dia ada gunakan teknik apa saya tak ingat lah. Acini kot saya tak silap. Alright, so you guys boleh support juga dia punya channel Olim Trade dia, untuk you guys belajar macam mana nak trade dengan berhemah supaya anda tidak loss. Alright, so sekali lagi nak recap tadi kan, saya nak beritahu recap. Okay, nak recap balik, kita nak cari support and resistance. Jangan cari belakang-belakang ni, kita kalau boleh kita zoom sikit, jangan jauh sangat. Kita ambil horizontal line, kita try letak. Okay, yang ni adalah support yang kuat. Alright, so resistance dia kita boleh letak 2, ke atas ni 1, tapi andai kata paling jauh kita letak lagi. Just letak je untuk kita mark dia awal-awal. So kat sini pun ada 1, kat sini tak ada, right, sorry. Alright, kat sini pun ada 1 sebab kita ada support become resistant. Kalau tengok kat belakang ni pun dia akan kuat. So andai kata kalau dia dah naik nanti, dia pergi dekat sini, dia mungkin akan turun balik. Ini juga mempengaruhi sebenarnya. Ini pun boleh dikatakan juga, sebab dia naik, dia tak tembus-tembus, susah naik. Nampak naik tak lepas dia turun. Dia naik baru naik, dia turun. Right, so apa-apa saja yang dekat atas dia adalah support, resistance. Yang dekat bawah adalah support. Korang jangan komen lebih-lebih jangan cakap tak pandai pun nak ajar. Kita bukan nak ajar, kita just nak kongsikan. Mungkin ada orang boleh faham cara orang ni ajar, mungkin ada orang yang boleh faham apa yang saya kongsikan. So tak salah untuk kita berkongsi ilmu. Sebab dalam trading ni, sekiranya kita kongsi ilmu, Tok Guru saya cakap, insya-Allah ilmu tu akan lebih mudah untuk kita kekalkan dalam diri kita. And bila kita ajar orang tu tak rugi sebenarnya. Alright, so yang ni kita cuba letak, sebab dah sampai situ kita cuba letak sell, sebab dia dah sampai dekat atas ni. Tadi dia nak touch dah. Alright, so kita cuba letak sell kat sini. Mungkin dia akan turun balik, sebab kalau tengok dia cuba untuk tembusi resistance ni dah banyak kali. 1, 2, 3.
4 tak tembus. So dia akan naik sikit je, dia akan turun lagi. Next time saya ada lagi, mungkin ada, dia bukan teknik tapi banyak benda untuk anda belajar dalam candlestick atau price action ni sebenarnya. Bukan setakat support and resistance, dia ada supply and demand, dia ada trend line dan sebagainya. Okay, so kalau yang ni mungkin dia akan mencari sebab dia dah tembus ni. Tak apa, kita follow je. Right, kita follow je dia punya candle tu. Mungkin dia mencari dekat atas ni, dah sampai. Alright, 10 saat kita akan turun. Ini sebenarnya you guys memang tak boleh lari tau. Kalau loss, dia memang akan ada loss, cuma kita kena ada kompensasi. Kalau korang main forex pun, korang bukan main lah, korang trade forex pun, dia akan ada floating, dia akan ada cut loss, dia akan ada SL, semua tu. So untuk anda trade dekat binary option ni, dia kena lagi ganas lah dia punya ni. Dia risiko dia lagi tinggi sebenarnya. Kalau anda salah kompen, anda follow kompen sampai level 9, level 10 and anda loss, sangat-sangat rugi tu, bankrupt sebenarnya. Sebab setiap kali kita kompen, kita akan double kan ataupun triple kan amount yang kita trade tu. Contoh, kalau ni nasib baik sebab dia last minute tu. Kalau andai kata tadi kita loss tadi $10, kita dah kena gandakan modal kita untuk seterusnya kita trade tu mungkin $25, sebab nanti kita akan cover dengan $10 yang loss tadi. Kalau loss tadi mana $10 campur $5 dah $15. Keuntungan kita selepas ini mesti lebih daripada $15. Kalau kita masuk $25, 82% lebih kurang $20 kita akan dapat. So dekat situ dah ada profit juga $5. So itu pun dah okey sebenarnya. Alright. So satu rahsia yang anda kena, bukanlah anda kena ada, tapi seelok-eloknya kalau nak trade di all in trade, pastikan anda ada modal yang mencukupi untuk membuat kompensasi. Alright. Kalau anda tak nak gunakan teknik kompensasi, anda memang kena cari setup yang anda akan confirm 99% dia akan ikut apa yang anda dah analisa tu. Contohnya anda sampai sini, okey, satu entry je. Sekali entry je dia akan ikut, ataupun dua kali je. Nak compare pun paling tinggi level 2 je. Kalau anda ada modal ataupun saldo ataupun modal yang besar, barulah anda boleh compare sampai level 3 ke 4. Tapi kebanyakan master dalam all in trade, diorang tak galakkan untuk melakukan kompensasi sampai level 4. Paling tinggi level 3 je. Open position, kompensasi level 1, kompensasi level 2, kompensasi level 3. Andai kata kalau anda mulakan dengan open position $5, kompensasi level 1 $10, kompensasi level 2 $25, kompensasi level 3 lebih kurang $45. So dekat situ kalau korang dah tambah-tambah dekat $80 lah lebih kurang. So kalau korang ada just $100 memang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Right? So sebab itulah diorang tak galakkan untuk anda buat kompensasi sehingga level yang ke-4. Just level ke-3 pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, so tadi kita dah tengok dah, kita kalau ikutkan kira kita kira tadi, profit ni ada lebih kurang $10 campur $3, $13. Alright, so next video saya akan kongsikan banyak lagi cara-cara ataupun teknik-teknik ataupun strategi yang pernah saya cuba sebelum ni dengan anda. Anda boleh training ikut kesesuaian mana yang anda rasa sesuai dengan anda untuk trade di platform all in trade. Alright, so jumpa lagi untuk next video bersama dengan saya. Ciao guys, Assalamualaikum.